Hai, kali ini saya nak review sebuah channel YouTuber, seorang YouTuber daripada Indonesia yang bekerja di ladang kelapa sawit, okay? Dan beliau mendapat sehingga 167,000 subscriber ketika video ini dirakamkan. So, satu kejayaan yang agak luar biasa dan difahamkan beliau adalah satu-satunya YouTuber kelapa sawit yang mendapat silver button daripada YouTube. Silver play buttonnya. Ini teman-teman, cantik juga kan, alhamdulillah. Okay, so sebelum kita bermula, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ini saya berkongsi dengan anda tentang ilmu-ilmu bisnes, pemasaran online, cara menjadi seorang YouTuber, cara buat duit dengan online. Jadi kalau anda berminat dengan topik-topik yang saya sebutkan tadi, jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification kalau saya upload video-video yang baru. So inilah dia channel yang saya masukkan. Seorang lelaki Indonesia yang bernama ataupun dia punya channel bernama Dimas Pratama. Kalau tengok dekat sini, channel beliau telah pun mencecah sebanyak 167,000 subscriber. Okay, so kita boleh tengok daripada video yang pertama beliau hasilkan adalah pada 2 tahun yang lepas. Okay, 2 tahun yang lepas bermaksud dalam tempoh 2 tahun beliau membina channel ini, so beliau berjaya mendapatkan 167,000 subscriber. Okay, so kita akan pergi go through satu persatu. Okay, so daripada awal channel ini dibina, awal-awal lagi Tuan Dimas Pratama ni telah menetapkan hala tuju channel dia memang nak jadi seorang YouTuber tentang kelapa sawit. Video pertama pun memang cerita tentang sawit, okey. Dan waktu ini beliau bekerja di Indonesia lagi. Okey, di Indonesia bukan di Malaysia. Dia berpindah ke Malaysia dalam 3-4 bulan yang lepas. Beliau bercerita tentang perjalanan ataupun pengalaman beliau dalam bekerja di ladang sawit. Kalau tengok daripada video awal ni, walaupun telah pun berlalu selama 2 tahun, hanya 3.7k view sahaja. Maksudnya tidak ramai orang tengok. Kalau nak tengok channel ni, bagaimana boom ataupun dia mula viral. Kalau tengok di sini 2 tahun yang lepas, beliau hanya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 video. Kemudian pada 1 tahun selepas itu, beliau buat 1 video yang pertama dan video yang kedua tiba-tiba boom. Okay? Video kedua terus meletup, cecah 4.9 juta. Ini luar biasa. Dan video ini hanyalah sebuah video simple. Okay, video ini adalah video sebuah lagu, okay? Lagu tentang ayah. Jadi dia telah menyentuh hati ramai orang dan saya yakin video ini telah diputarkan ataupun dimainkan oleh orang-orang yang sama berulang kali sehingga hampir mencecah 5 juta view. Okay? Dalam tempoh 2 tahun mendapat hampir 5 juta view. So ini bukan biasa-biasa, ini luar biasa. Okay? 5 juta view ni bukan sikit je, banyak. So, lagu ni menyentuh hati ramai orang, menyebabkan video ini banyak tontonan. Okay, seterusnya setelah video ini viral, okay, video mana pula yang viral selepas itu? Kita pergi tengok pada bahagian short by popular. Okey, pada bahagian ini kita akan dapat tengok video yang pertama yang tadi, yang saya tunjukkan tadi. Video yang kedua adalah video yang mendapat sehingga 1.9 juta view. Saya besarkan. Okey, yang ini 1.9 juta view dan seterusnya 1 juta view video seterusnya. Okey, so kenapa video-video ini viral? Okey, sehingga mendapat 1 juta lebih view. Okey, video ini viral kerana kerja-kerja bahaya yang mereka lakukan. Hampir-hampir lori hampir-hampir terbalik. Okay, so itu video yang pertama dan ini pula video yang kedua. Gila dia orang buat kerja, lori terlampau penuh, okay, sampai nak terbalik. Sampai terangkat. Okay, so video ni viral. Sebab video ni menunjukkan dia orang buat kerja dalam keadaan bahaya, dia orang buat kerja dalam keadaan yang membahayakan nyawa. So benda ni mungkin menyebabkan banyak feedback negatif daripada netizen dan sebagainya. So akhirnya Tuan Dimas dibuang kerja. So dia dibuang kerja, kita boleh tengok video dia dibuang kerja, nanti kita akan pergi ke video tersebut. So sebelum tu saya nak tunjukkan kepada anda, setahun setelah beliau buat video, kita cuba pergi balik video beliau yang pertama, kita short by dulu.
oldest. Okay, video yang pertama beliau adalah pada Februari 22, 2018. Okay, ini video yang pertama. So, bilakah beliau dapat gaji daripada YouTube? Pada Mac 29, 2019. Okay, Februari 2018 hingga Mac 2019. Setahun sebulan. Okay, setahun sebulan buat video, buat channel YouTube, baru dapat hasil. Apa yang beliau tulis dekat sini dihembur-hemburkan. Maksudnya beliau dikritik, beliau dikutuk di YouTube. Okay, so akhirnya setelah setahun sebulan beliau mendapat hasil. Ini video setelah beliau mendapat duit daripada YouTube dalam tempoh setahun sebulan buat channel YouTube. So kita nak tengok, saya nak tunjuk kepada anda, sebelum itu beliau ada buat satu video tentang hasrat beliau untuk menjadi seorang YouTuber daripada awal lagi. So dalam video ni beliau ceritakan pengalaman hidup dan kenapa beliau ingin menjadi seorang YouTuber. Beliau bagi tahu yang mula-mula pun dia pun kekok juga nak ambil kamera ni, ambil telefon, bercakap ke sana kemari kan, dalam keadaan mungkin orang mengata dan sebagainya. Dalam video ni beliau ceritakan pengalaman lebih kurang 10 bulan menghasilkan channel YouTube. Okay, waktu ni beliau belum lagi dapat monetize, tapi kalau kita tengok beliau ceritakan pengalaman, beliau mempunyai hala tuju yang jelas dan konsisten. So dekat sini kita boleh tengok berapa subscriber beliau. 5,500. Okey, ini dia channel beliau ketika ini mempunyai 5,500 subscriber. Saya bertukar kepada skrin telefon sebab dalam komputer tadi line agak slow, so kita pindah ke telefon. Okey, so beliau memang dah jelas daripada awal lagi beliau memang nak buat channel YouTube berkaitan dengan sawit dan beliau memang fokus tentang perkara tersebut. Walau bagaimanapun bukanlah satu kerja yang mudah yang beliau terpaksa tanggung dalam membina channel YouTube ni sehingga beliau dibuang kerja. Okay, bayangkan disebabkan buat channel YouTube sampai dibuang kerja, daripada video-video yang dihasilkan dibuang kerja. Dan apa yang berlaku selepas itu beliau berpindah ke Malaysia. Okay, ini ada satu video yang dia tulis, inilah kali terakhir saya bekerja di sini. Okay, iaitu kiranya waktu tu dia dah nak kena buang kerja lah. So video tu mendapat perhatian ramai penonton di YouTube sehingga mencecah 561k subscriber. So tu video baru lagi 4 bulan yang lepas. Okey, 4 bulan yang lepas, dan kemudian beliau datang ke Malaysia. Okey, ni beliau datang ke Malaysia. Video ni okey, agak menyentuh hati. Beliau tinggal anak isteri. Selamat. Pergi ya. Jangan nangis. Jangan nakal kat sini ya. Jaga mamamu ya. Dia kerja ya. Ayah kerja. Ayah nggak kerja ya. Stop. Ayah. Jangan nangis. Jangan nakal kat sini. So video ni pun mendapat 530,000 subscriber. Okay, video ni baru 4 bulan lepas. Dan video-video ni lah antara yang saya rasa telah menjadikan channel beliau berjaya naik ke 100,000 orang subscriber. Dan apabila beliau sampai ke Malaysia, beliau upload video dan video-video beliau mula dikenali di Malaysia. Okey, so kita tengok selepas video ini, ada beliau buat, alhamdulillah sudah sampai ke Malaysia. Dan pada 4 bulan yang lepas juga, dia tulis di sini, alhamdulillah ternyata sudah 100k. So saya tak tahu sama ada dia capai 100k tu ketika di Indonesia ataupun di Malaysia. Tapi pada 4 bulan yang lepas beliau buat video, alhamdulillah dah capai 100k. Baru 4 bulan baru 4 bulan sekarang video beliau, channel beliau telah pun mencecah 167k. Boleh kata penambahan sehingga 67k subscriber. Okay, so channel beliau ibaratnya sedang meningkat naik dengan begitu pantas ketika berada di Malaysia ini. So inilah dia, dan rakyat Malaysia, orang-orang Malaysia amat menyokong beliau. Saya tengok ada YouTuber yang dah mula interview beliau. Macam saya sendiri pun saya ambil channel beliau sebagai satu case study, okay? Untuk anda di luar sana yang nak bina channel YouTube, boleh belajar sesuatu daripada channel Dimas Pratama. Inilah bagi saya satu inspirasi yang kita patut belajar daripada channel beliau. Bermula daripada 2 tahun yang lepas, okay, ambil masa 1 tahun 1 bulan untuk mula buat duit pertama daripada YouTube. Okay, so saya mengambil inspirasi daripada channel beliau yang telah pun berjaya mencecah subscriber sehingga 100,000 lebih, dan saya yakin tak lama lagi, mungkin sebulan 2 lagi, beliau akan dapat sehingga 200,000 subscriber.
Jadi bagi anda YouTuber pemula di luar sana, anda baru nak bermula belajar sesuatu daripada orang-orang seperti ini, beliau konsisten. Okay, tak kisah video macam mana, tak kisah kualiti ke apa semua ke, buat je. Okay, hentam saja. Dan kalau tengok di sini, beliau mengambil masa setahun 1 bulan untuk mendapat income pertama daripada YouTube. Bukan senang nak naik, okay? Cuma adalah beberapa video beliau yang viral. Dalam masa yang sama, video-video yang telah dihasilkan memberi impact dalam hidup dia, yang mana beliau dibuang kerja. Okay, beliau bagi tahu yang ada video-video yang dia buat vlog, yang mana beliau mula-mula pun kekok untuk ambil video ketika bekerja, tapi beliau teruskan juga sehinggalah menjadi benda tu biasa. Dan kemudian video yang beliau buat, ada yang video-video bahaya tu, naik lori dengan keadaan bahaya. So benda tu viral, dan kemungkinan video tu menyebabkan beliau dibuang kerja. Akhirnya beliau berpindah ke Malaysia. So video beliau berpindah ke Malaysia dirakamkan tentang perpisahan dengan anak isteri. Benda tu menyentuh perasaan ramai orang sehingga mendapat 500,000 lebih view. Okay, datang pula ke Malaysia, memperkenalkan diri dia, memperkenalkan tempat kerja dia. Jadi benda-benda macam ni orang follow, orang tengok perjalanan dia, menyebabkan subscriber dia naik dan terus naik. Dan dia sentiasa buat video macam vlog ataupun feeling yang menyatakan itulah hasil kerja penat lelah dia. Ada orang yang mengutuk, ada orang yang menghina, ada orang yang kecam dia. Okey, buat video macam ni kan, tapi dia teruskan juga sehinggalah berjaya dan dapat income yang konsisten dalam YouTube. So tahniah kepada Tuan Dimas Pratama. So jangan lupa follow channel YouTube beliau, belajar sesuatu daripada channel beliau. Saya yakin channel beliau akan jadi channel yang menjadi kesukaan ramai dan mempunyai ramai subscriber. Di Riau pun saya lagi menganggur. Sebab karena saya udah dipecat dari pekerjaan itu, gara-gara konten YouTube, saya dipecat kerja. Tidak apa-apa, saya lebih baik keluar ataupun dipecat kerja daripada saya berhenti main YouTube, teman-teman. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah mensupport saya sampai titik ini, dan buat istri saya pun semoga tabah selalu untuk menghadapi ini semuanya. Dan insya Allah kita suatu saat nanti kita akan pasti berkumpul lagi. Okey, sekian saja daripada saya. Pastikan anda subscribe channel ini, tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification daripada channel saya apabila saya upload video-video yang baru. Bye bye.